Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setiap individu berhadapan dengan ujian yang berbeza daripada Allah. Ada yang mampu menghadapinya dengan baik, ada juga yang tumpas. Bagi yang tidak kuat, masalah kemurungan pasti berlaku. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan ada kes berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Jadi, jangan sesekali melihat kemurungan sebagai perkara yang enteng. Jika tidak diatasi segera, ia hanya mendatangkan kemudaratan yang tidak terduga. Bunuh diri, penderaan, menyerang ahli keluarga sendiri, serta membunuh anak sendiri adalah antara kes yang membabitkan kemurungan. Antara tanda-tanda kemurungan adalah seseorang itu kelihatan bersedih secara berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap aktiviti yang sebelum ini mendatangkan kegembiraan, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, mudah putus asa, mudah rasa bersalah dan rasa diri tidak berguna. Tanda-tanda lain adalah selalu mendapat gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, hilang selera makan, berat badan turun mendadak, mudah marah, dan lebih parah lagi ada yang mula berfikir untuk membunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Jadi, bagaimanakah cara untuk mengatasi kemurungan mengikut Islam? Memohon pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, "Maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu." Surah Al-Baqarah ayat 152. Ini merupakan peringatan dan panduan bahawa andai kita sentiasa ingat dan membesarkan keesaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita sepanjang masa. Berzikir. Memperbanyakkan zikir akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga bisa membuatkan hati menjadi lebih tenang. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Rukun iman ke-6, iaitu beriman pada qada dan qadar, juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi depresi. Sebagai umat yang patuh, harus menerima segala takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Eratkan silaturahim. Hubungan yang erat antara ahli keluarga dan masyarakat sekeliling berupaya merangsang pemikiran, emosi dan perasaan yang lebih seimbang, bersemangat, bermotivasi dalam meneruskan kelangsungan hidup. Tawakal. Tawakal adalah perasaan untuk selalu yakin dan bersikap positif kepada Allah. Sikap ini juga bisa menjadi salah satu cara menjadi muslimah yang baik menurut Islam. Terima segala ujian dan dugaan dengan hati yang tenang dan yakinlah setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Jalani kehidupan yang seimbang. Islam menggalakkan umatnya supaya menjadi generasi yang cerdas dan bersemangat untuk menghadapi cabaran kehidupan yang sememangnya menekan emosi dan jiwa. Dapatkan nasihat profesional. Amat membimbangkan kerana ramai individu yang mempunyai masalah mental kebanyakannya memilih untuk tidak berjumpa dengan pakar kerana terperangkap dengan stigma ia hanya untuk orang yang hilang akal atau gila. Persepsi ini bagaimanapun perlu diperbetulkan segera. Jika anda bergelut dengan kemurungan atau tekanan, dapatkan bantuan dengan kadar segera daripada pihak klinik atau hospital. Ingat, depresi bukan penyakit gila. Ia kombinasi yang kompleks mengenai komposisi kognitif. Depresi juga merangkumi isu genetik dan penghasilan kimia dalam tubuh. Selain soal utama yang bersangkutan dengan kejiwaan dan perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.